disebutkan bahawa dalam suratul Isra ni, di antara keistimewaannya perkataan Al-Quran itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 11 kali, disebutkan perkataan Al-Quran itu. Mungkin kita akan sebut 1-2 ayat sebagai contoh sajalah. Bila Allah Taala cerita Bani Israel itu dia kehilangan negaranya terjajah, tanah airnya dirampas kerana kecuaian mereka dari sudut membina masyarakat dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pengajaran kepada kita, dan kita juga sedang menghadapi situasi kita kehilangan Al-Aqsa setelah Al-Aqsa dibuka di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dan ia telah dijaga oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan juga generasi-generasi seterusnya. Tetapi akhirnya dengan sebab kelemahan umat Islam, dengan sebab kurang komitmen umat Islam terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, kita kehilangan Al-Aqsa. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, disebut 11 kali perkataan Al-Quran ini sebagai satu isyarat kalaulah orang Yahudi itu mempertahankan negara yang dirampas itu dengan semangat Taurat, dan kita mesti berjuang untuk mendapatkannya semula dengan semangat Al-Quranul Karim. Sebab itu di dalam surah ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah Taala sebut pertama kali, Allah Taala sebut selepas kisah kemusnahan negara Bani Israel, Allah cerita baca Quran. Sesungguhnya Quran itu yahdi, dia menjadi pertunjuk, mursyid, pembimbing kepada manusia. Yahdin nasa, maksudnya menunjukkan manusia kepada suatu pegangan, kepada suatu akidah, kepada suatu nizam yang aqwa, kata Allah. Maksudnya kalau berpegang dengan Quran, maka Al-Quran akan memberikan suatu manhaj kehidupan yang teguh, yang tidak ada goyangnya. Al-Quran mendatangkan nizamul aqidah, nizamul ibadah, nizamul mujtama', nizamul akhlaq, nizamul ibadah. Kesemua nizam-nizam yang didatangkan oleh Al-Quran itu, kata Allah, hiya aqwam, ia adalah sekuat-kuat petunjuk yang kalau kita pegang, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Di ayat ni Allah Ta'ala nak dalam Al-Isra, Allah Ta'ala nak suruh kita betulkan interaksi kita dengan Quran, supaya jangan Quran ini kita jadikan dia sebagai kitab mengaji je, kita tak jadikan dia kitab dikaji. Quran ini bukan kitab untuk orang hidup, Quran ini jadi kitab untuk orang mati je. Quran ini bukan sekadar diturunkan untuk dibacakan kepada orang mati atau dibaca untuk alawan tu. Quran ini bukan sekadar diturunkan untuk kita buat jampi-jampi je, bukan sekadar tu. Tetapi maksud Quran yang sebenar diturunkan oleh Allah adalah untuk menjadi apa? Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Ini yang Tuhan nak sebut dalam surah Al-Isra. Bahkan Allah menyebut ada orang baca Quran, ada orang dengar Quran, dia tak dapat hidayah, iaitu orang-orang kafir. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Ingat? Kalau dalam hati kita ada kesombongan, ada keangkuhan sebagaimana orang-orang kafir, bacalah Quran, kita tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyebut di dalam surah Al-Isra, Al-Quran itu, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah sebut Quran itu syifa. Quran itu penawar lin nufus, bagi jiwa. Quran itu penawar untuk menghilangkan penyakit jahil, penyakit hasad. Quran itu penawar untuk menghilangkan penyakit was-was. Dan juga Quran itu rahmat yang menyelamatkan orang-orang mukmin daripada azab. Maksudnya untuk orang Islam mendapat kekuatan, dalam surah ini memberitahu bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan betul dengan Al-Quran itu, kerana Quran itu adalah manhaj, kerana Quran itu adalah merupakan penawar yang boleh merawat penyakit-penyakit masyarakat. Dan ini yang perlu kita betulkan, bahawa Quran itu adalah kitabul hayah. Quran itu bukan sekadar kitab untuk orang mati. Quran itu bukan sekadar kitab kita baca untuk arwah hantu. Quran itu bukan sekadar kita baca untuk berjampi, atau kita jadikan Al-Quran itu sebagai azimat yang digantung kat kedai untuk menjadi pelaris dan sebagainya. Orang Islam mesti merubah cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran, melihat Al-Quran sebagai kitabul huda, petunjuk, dan melihat Quran sebagai syifa, sebagai penawar, dan melihat Al-Quran sebagai rahmat untuk mengembalikan kekuatan umat Islam. Dengan berpegang kepada Quran sebagai al-huda, maka umat Islam akan terjaga hak-haknya dan akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.